Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak berusad? Apa khabar sidang penonton? Ustaz doakan pada semua dalam keadaan sihat insya-Allah. Jadi hari ini kita bertemu lagi dalam mata pelajaran fiqh tahun 5 dengan tajuk pergerakan solat orang sakit. Jadi untuk itu kita akan belajar pergerakan solat secara duduk, pergerakan solat secara baring mengiring, dan pergerakan solat secara baring menelentang. Okey, jom. Yang pertama sekali, pergerakan solat orang sakit yang pertama adalah pergerakan secara duduk. Sama ada duduk di atas lantai permukaan yang rata, ataupun duduk di atas kerusi, ataupun duduk di atas katil. Seterusnya adalah baring mengiring. Baring mengiring juga boleh baring mengiring di atas lantai ataupun di atas katil. Dan yang ketiga, baring menelentang. Baring menelentang juga boleh di atas katil, boleh di atas lantai, ataupun di atas sofa. Untuk seterusnya, kita masuk pergerakan solat secara duduk. Okey, yang pertama sekali, pergerakan yang ada ketika solat secara duduk, yang pertama sekali, kita hendaklah duduk tegak. Duduk tegak menghadap kiblat. Itu dia, kiblat kita adalah menghadap Kaabah. Okey, yang seterusnya, niat serta takbiratul ihram. Okey, waktu kita duduk tu tangan kita masih boleh bergerak lagi kan? Okey, jadi kita niat dan takbiratul ihram. Ya Allahu Akbar sambil tangan kita bergerak seperti kita angkat takbir tu. Okey, seterusnya membaca suratul Fatihah dan mana-mana surah. Yang seterusnya rukuk. Pergerakan rukuk ni ada perbezaan. Okey, jika kita mampu melakukan rukuk dengan sempurna, kita boleh melakukan rukuk dengan sempurna. Tetapi jika kita tak mampu dalam keadaan duduk, kita boleh menundukkan sedikit kepala kita ke bawah. Seperti dalam gambar rajah tersebut. Okey, dan seterusnya iktidal. Iktidal pula apabila rukuk tadi kita dah tundukkan sedikit, iktidal kita bangun semula. Okey, dan seterusnya sujud. Sujud adalah pergerakan di mana kita tundukkan sedikit kepala kita lebih daripada perbuatan rukuk tadi. Ataupun kepada mereka yang mampu untuk sujud dengan sempurna, boleh melakukan sujud dengan sempurna dan bangun balik boleh terus duduk. Yang seterusnya, pergerakan solat secara duduk. Duduk antara dua sujud. Okey, duduk antara dua sujud adalah duduk yang sama seperti kita ketika dalam solat yang sempurna. Dan seterusnya, duduk dan membaca tahiyat akhir. Dan akhir sekali adalah salam. Salam seperti biasa, kita bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, untuk seterusnya, pergerakan solat secara baring mengiring. Baring mengiring, yang pertama sekali, kita mestilah baring mengiring. Dada kita ni kena menghadap kiblat. Mestilah kita apabila kita baring mengiring, kita tahu di manakah kiblat yang sedang berada sekarang. Okey, dan seterusnya niat serta takbiratul ihram seperti dalam gambar tu. Okey, dan seterusnya membaca surah Fatihah dan mana-mana surah, dan rukuk menundukkan sedikit kepala. Apabila kita baring mengiring, jadi kita kena apabila rukuk menundukkan sedikit kepala. Okay, seperti dalam gambar rajah, sedikit je. Dan seterusnya, apabila dalam keadaan iktidal pula, kita tegakkan kepala itu semula.
seperti biasa. Dan seterusnya, apabila sujud kita hendaklah menundukkan kepala lebih daripada rukuk. Okey, tadi rukuk kita sikit je, sujud kita lebih lagi tunduknya. Okey, seperti dalam gambar rajah tu. Okey, dan seterusnya duduk antara dua sujud dengan menegakkan kepala semula. Seperti biasalah. Dan seterusnya membaca tahiyat akhir dan akhirnya salam. Salam kita bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau kita mampu untuk toleh, kita tolehlah ke kanan dan ke kiri. Okay, dan seterusnya adalah pergerakan solat secara baring menelentang. Baring menelentang ni, kedudukan dia sebelum kita nak solat, kita kena tahu kiblat. Okey, kita baring menelentang, dada kita ni kena menghadap kiblat. Okey, seperti gambar dalam gambar rajah ni. Okey, ini dada ni kena menghadap kiblat. Kiblat kita dekat depan ni lah kiblat dia. Bila gambar tadi, okey, ni kiblat di depan. Okey, dan seterusnya niat serta takbiratul ihram. Kita angkat tangan. Jika mampu angkat tangan, kita angkat tangan. Itu adalah sunnah. Okey, dan seterusnya sebutlah Allahu Akbar, dan kita niat. Seterusnya membaca surah Al-Fatihah dan mana-mana surah. Rukuk menundukkan sedikit ke kepala. Seterusnya iktidal dengan menegakkan kepala semula. Dan seterusnya sujud menundukkan kepala lebih daripada rukuk. Sama seperti baring mengiring tadi kan. Okey, dan seterusnya itu dia seperti dalam gambar rajah tu. Dan seterusnya duduk antara dua sujud dengan menegakkan kepala. Mana kita dalam kedudukan asal kita baring seperti biasa. Dan seterusnya membaca tahiyat akhir dan memberi salam. Okey, alhamdulillah. Jadi sampai di sini saja untuk 3 pergerakan solat orang sakit. Jadi Ustaz buat rumusan di sini adalah kita solat sama saja pergerakannya seperti solat yang sempurna. Cuma kaedahnya adalah berbeza di sebahagian tempat sahaja. Sebagaimana contoh, kalau kita solat sempurna, kita kena diri tegak menghadap kiblat. Tetapi kalau duduk, kita duduk tegak menghadap kiblat. Kalau baring mengiring pula, kita baring mengiring, dada menghadap kiblat. Dan apabila kita baring melentang, apabila baring melentang menghadap kiblat. Dia kat situ, perbezaannya di situ. Dan perbezaannya lagi adalah daripada sudut, rukuk, sujud. Itu kita nampak perbezaan yang agak ketara. Itulah yang dapat Ustaz rumuskan. Jadi insyaAllah mudah-mudahan Ustaz doakan semoga kita semua dalam keadaan sihat. Dan apabila kita sakit, janganlah kita katakan kita boleh tinggalkan solat. Sebab Islam itu adalah indah. Islam itu indah, Islam itu mudah. Jumpa lagi dengan tajuk hikmah solat orang sakit. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.